Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada bacaan kita malam ni, saya nak ajak ayah semua kita mulakan pagi kita ni dengan menjemput dan mengundang lagi keberkatan Allah SWT dengan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, insya-Allah. Sama-sama lah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurusi dan seluruh tentangkuasa surau, ibu ayah, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat juga bertemu pagi ini sebagaimana yang dijadualkan. Pagi ini kita dah berapa Muharram tu? 4 kan? 4 Muharram. 5 kot. 4 kan 5? 4 lah. 4 Muharram. Sajalah saya nak mukadimah sikit untuk ibu ayah semua, tuan-tuan dan puan. Banyak benda yang berlaku yang penting sebenarnya pada bulan Muharram ni. Antaranya yang pertama, Nabi ada sebut dalam satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Afdalus siyam ba'di syahri Ramadan syahrullah al-Muharram.
Nabi kata seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram, pada bulan Allah iaitu Muharram. Apa poin kita kat situ? Poinnya Nabi sebut satu-satunya dalam Islam ni daripada 12 bulan ada satu bulan sahaja yang digelar dengan Syahrullah, yakni bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Bukan Ramadan, bukan bulan lain, tapi ada satu bulan tu nama dia bulan Allah. Apa dia? Bulan Al-Muharram. Kita duduk dalam bulan tu lah, hari yang keempat ni. Satu. Yang kedua daripada hadis ni dalam Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali huraikan tentang kitab ni, banyak semua huraikan tentang kelebihan bulan-bulan dalam Islam. Dalam bulan tu ada apa Nabi suruh, apa Quran kata. Afdalus siyam ba'di Ramadan, maknanya selepas puasa bulan Ramadan, dari sudut puasa tamat sempurna sebulan, makna bulan apa lagi yang sebulan dia afdal puasa? Nabi kata bulan tu adalah bulan Muharram. Makna kalau kita nak puasa sebulan selepas Ramadan, Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz kalau tak puasa. Okey, tak apa. Hajjah nak puasa sebulan, boleh. Bulan apa Nabi sebut afdal dalam hadis sahih ni? Bulan Muharram. Tamat ataupun kamilan. Kalau ba'din, sebahagian selepas Ramadan, apa hari-hari yang sebahagian dia afdal puasa, dia akan jadi banyak hari. Antaranya sittah min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Hari Arafah, Yaumil Arafah. Hari apa lagi? Hari Ashura. Itu semua beberapa hari lain yang disebut sebagai sebahagian daripada bulan tersebut. Okey, berapa tu? 2. Yang ketiga, pada bulan Muharram ni ada satu hari, dia sifir dia macam ni. Sifir dia 10. 10 10 hari akhir yang terbaik adalah berada pada bulan Ramadan. Cantik. Seronok bulan subuh ni menyegarkan. 10 hari akhir yang terbaik dalam bulan ada pada bulan Ramadan. 10 hari awal yang terbaik berada pada bulan apa dia? Zulhijjah. Orang sama jawab ni. Saya klaim hadiah dengan pengerusi ya. Okey, 10 hari awal yang terbaik ada pada bulan Zulhijjah. Nampak ibu-ibu dah tulis kan? Okey, yang ketiga ni, hari ke-10 terbaik daripada bulan, iaitu hari apa dia? Muharram. Apa nama hari dia? Hari Ashura. Nama pun Asyara, 10. Maka hari Ashura. Okey, satu hari Nabi jalan, Nabi tengok satu kaum Yahudi ni puasa pada hari Ashura, hari ke-10 bulan Muharram. Okey. Maka Nabi tanya, apa buat apa ni? Nabi tak cakap Kedah lah. Kamu buat apa semua ni? Kami puasa. Kenapa puasa? Sebab Nabi Musa begini, Nabi kami dulu gini, maka kami puasa. Nabi kata kami lebih afdal dan sesuai untuk berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 Muharram. Sebab Nabi Musa ni Nabi kami. Kami beriman bukan setakat hari ni, sampai kiamat. Inilah Nabi kami. Okay, Islam ni bayar semua sifir dia. Islam datang satu tempat, kalau dah ada budaya adat setempat, Islam tak tolak. Tapi yang kedua, sifat dia mesti mukhalafah, berlawanan dengan apa yang dibuat oleh bukan Islam pada waktu itu. Disebabkan Yahudi puasa pada hari Ashura, Nabi minta kita twin ataupun packagekan, sama ada sehari sebelum atau sehari selepas. Maka kalau ibu ayah semua nak puasa hari Ashura, berapa bulan ni? Bila hari Ashura?
Buat tanya, saya tahu dah. Berapa bulan? 10 Muharram. Ibu ayah sekalian, Jumaat 28 Julai. Maka 28 Julai ni kalau ambil sehari sebelum, nama dia hari Tasu'a. Tasu'a ni Tis'a, 9 Muharram tu puasa sehari, hari Khamis tu cantik lah. Dah lah Khamis, puasa sunat Khamis, kita puasa Tasu'a pula. Lepas tu Khamis, Jumaat, settle 2 hari, dia mesti 2 hari. Siapa puasa Jumaat, dia kena puasa Sabtu esok dia. Itu kaedah dia. Ustaz, saya puasa dah Jumaat, Sabtu sedar-sedar Allah azan subuh lah. Kawan kerja buruh binaan. Kalau tak sahur tak larat, okey tak apa, halal lah Jumaat. Cuma Nabi nak sebutnya sunat dia mesti 2 hari, sama ada Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Bila 10 Muharram hari Jumaat. Saja nak sebut kok JK Masjid nak bincang buat iftar jama'i hari Ashura kah? Boleh ke? Okey, berapa dah tu? 4 ke 5 poin dah. Yang ke-5 atau 6 ni, hari Ashura dalam I'anatul Talibin ada 12 kelebihan amalan yang kalau kita buat pada waktu itu, fadilat dan ganjaran dia dilipat gandakan. Saya tak mau sebut 12 tu, lagi panjang, tak masuk kitab kita ni. Tapi ada beberapa benda, antaranya adalah ni abang-abang, para suami, tuan-tuan yang ada depan saya ni kena take note elok-elok. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan man wasi'a ahlahu yaumi Ashura wasi'allahu sa'iris sanah. Saya ulang hadis ini. Nabi kata man wasi'a ahlahu fi yaumi Ashura wasi'allahu sa'iris sanah. Siapa yang melapangkan rezeki ahli keluarga dia pada hari Ashura, siapa yang berbelanja besar kepada ahli keluarga dia pada hari Ashura, Jumaat minggu depan lah, kan? Apa berlaku? Kata Nabi, wasi'allahu sa'iris sana. Allah akan melapangkan rezeki dia setahun pada tahun tersebut. 1445 Hijrah ni, siapa yang belanja keluarga dia hari Ashura nanti lebih sikit. Sebelum ni mungkin pilotes 100 setengah 200, hari Ashura ni ayam jom pilotes double 400 beli barang apa. Hari tu kita double sikit. Awak tak payah masak, hari ni abang belanja, jom makan kat luar. Cari kedai mahal sikit. Sini apa mana sana? Hisham Raus ke? Kan? Ikutlah Saha Cafe ke. Bagi saya kalau agak nak makan besar lagi, saya pergi kedai-kedai hatu lah. Lebih sikit. Kan belanja hari tu, hari Ashura, isteri dan anak-anak kita, maka wasi'allah sa'iris sana. Allah melapangkan rezeki setahun. Lepas tu jaga elok. Kan? Itu salah satu lah. Yang itu banyak hari Ashura ni kena pakai pakaian paling elok, paling cantik. Kerana dalam kitab tu bercelak-celak, berhias-hias. Mana bagi lawa sikit hari Ashura ni. Isteri kepada suami dia lah. Kita suami ni kalau Allah pun bagi handsome sikit. Jubah tu jubah paling elok yang kita ada dalam almari. Serban-serban paling baru sekali. Lagi-lagi bawa balik haji kalau pakai tu. Apa dia lagi? Hari Ashura ni hari kita menghubungkan silaturrahim. Siapa jaga silaturrahim hari Ashura, besar ganjaran dia. Apa dia lagi? Ziarah orang alim. Apa dia lagi? Ziarah orang sakit. Apa dia lagi? Last kali nombor 12, hari Ashura ni, siapa buat benda ni, kata para ulama kita, lagi-lagi dalam kitab tersebut menyatakan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, Allah membesarkan ganjaran dan fadilat dia pada hari Ashura. Kul huwallahu ahad. Ya, jangan takut dah dengan kul huwallahu ahad. Orang kita kadang nampak lekeh.
lagi-lagi jadi imam. Allahu Akbar, tarik macam Mekah. Habis waladhdallin, qul huwallahu ahad. Imam nampak je surah pendek ya. Dia tak tahu ada hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa yang mencintai qul huwallahu ahad, aku mencintai dia. Jangan pandang lekeh pada surah-surah ni. Qul huwallahu ahad kan sebelum tidur akan melengkapi khatam Al-Quran 30 juzuk fadilah dia. Kalau ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiga ni kena baca sebelum tidur, menyamai kita khatam Quran pada hari tersebut. Tapi jangan tak baca Quran lah. Dari bagi tak baca Quran, dia ready sebelum tidur je 3 kul. Itu tak jadi. So, ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah, Muharram ni, lagi-lagi Jumaat minggu depan ni, undur sikit hari Khamis tu, kita buat elok-elok, pakat keluarga kita, bagi ada iftar jama'i lah, balik kurang kat rumah, puasa beramai-ramai. InsyaAllah. Ustaz nak ganti puasa boleh ke Ramadan hari tu? Boleh. Boleh himpun belakang. Okey, walaupun puasa Ashura kita niat ganti Ramadan sebagainya, semua tu boleh. Baik, habis. Okey ke semua? Nampak macam kurang sikit pagi ni. Kurang sikit kan? Tidak, depan ni ada 3-4 orang lagi. Saya tak hafal lah muka, hafal bilangan tu. Bagi ni nampak sedikit kurang. Dia pergi berjalan tu. Wallahualam. Dia berkata, ustaz yang tak datang bulan lepas. Cuma merajuk. Baik, bayar sekalian, jom kita muka apa ni? 12. Masih lagi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, muslimat sajakah yang ambil kitab? Ada semua? Tak apa, ayah ingatan kuat. Mungkin ada yang tak bawa kot. Tak apa. Kalau perlukan bagi tahu, saya boleh dapatkan lagi untuk saya bawa, insya-Allah. Okey, muka surat 12 tu kita masuk terus. Firman Allah dalam surah Hud ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tiada suatu pun dari makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang binasiyatiha, menguasainya. Segala pergerakan kat bumi ni tak ada lain kecuali dengan kekuasaan, keizinan Allah SWT. Kita mengaji dah kan dalam tauhid kita ni, qudrah, iradah. Qudrah ni apa dia? Allah yang berkuasa menjadikan. Iradah ni Allah yang menentukan atas benda tersebut jadi apa. Allah jadikan makanan, tapi tak semestinya pada makanan yang waktu kita makan iradahnya mengenyangkan. Kita ngaji risalah tauhid kan macam tu, sifat 20. Kita minum air ni, air depan saya, air gau ni, jauh dari pahang. Tak semestinya hilang dahaga. Kalau Allah kata saya minumlah 50 botol pun tak hilang dahaga, maka tak hilang. Apa ada viral YouTube video-video ni apa? Kamu boleh membeli katil, tapi tidak boleh membeli tidur. Kamu boleh membeli apa ni kenderaan, tapi tak boleh membeli kebahagiaan. Macam itulah. Benda-benda yang tak boleh beli itu iradah Allah sebenarnya. Allah je boleh bagi. Kan? Walaupun Nabi kata apa? Kebahagiaan seorang Muslim ada 3. Pertama, isterinya yang solehah. Ataupun ulama kata pasangan yang soleh-solehah. Kita lah, saya ada isteri solehah. Oh, tenang. Kita jadi suami yang soleh, menyejukkan isteri kita. Satu. Yang kedua, kenderaan yang baik. Jenuh juga tengah jalan je tolak, jam. Nak pergi mana haji? Pergi surau. Nak pergi surau, dia tolak kereta, tak boleh. Maka kena selesa juga. Selesa, mana yang kenderaan yang selesa. Dan yang ketiga apa? Rumah, tempat tinggal. Ni 3 basic.
dalam kehidupan fitrah manusia. Nabi kata ada 3 ni, okey. Tapi kalau iradah Allah kata tak jadi, tak jadi. Kenderaan elok dah, tapi tak rasa ketenangan, kebahagiaan tu tak dapat. Rumah besar dah, lepas renovate, lepas renovate, kan, ikut design terkini, dekor habis dalam rumah, tapi Allah kata tak ada bahagia pada rumah tadi, tak dapatlah kebahagiaan. Ini semua binasiyatiha, Allah yang menguasai segala sesuatu. Mana dekat Afrika Selatan kan, takut tengok video tu. Bom, dia punya meletup daripada bumi, letus apa ni, katanya letupan gas daripada dalam perut bumi melambung van tu. Kita mana dalam filmnya, tengok video ni, uish, semalam saya tengok video tu, menakutkan. Binasiyatiha, Allah yang mengatur semua. Bagaimana penguin, boleh sekalian, kalau dia mengeram telur dia 4 bulan tanpa makan dan minum. Ibu penguin tu, dia mengeram tu 4 bulan, dia steady je kat situ. Dia tak pergi mana, makan pun tidak, minum pun tidak. Berapa lama? 4 bulan. Kalau dia lari sikit, lapar cari makanan sikit, pergi kedai beli sat, dia keluar je kejap, mati. Telur tu tak hidup, tak jadi generasi dia, tak jadi anak dia. 4 bulan. Bagaimana seekor burung boleh terbang tanpa rehat ratusan kilometer. Macam kita sini, katalah saya nak balik Kedah, relax je burung tu, terbang tak berhenti, relax atas awan je, beratus kilometer. Binasiyatiha, semua tu dalam kawalan kekuasaan Allah SWT. Jadi kita ni hak duk sakit lutut sikit-sikit, kan, Allah hak serba lemah dalam manusia ni, lagilah dalam kawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Dhariyat ayat 50, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan melakukan taat. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutuskan kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Maka Nabi diperintahkan daripada ayat surah Az-Zariyat ni sebagai nadhirun mubin. Nabi lah pemberi amaran yang nyata. Saya tak tahu apa motif mereka buat video tu daripada New Zealand sebagainya, ajaran sihab, nampak tau, ish, ngabuk semua tau. Kita tengok lagi dia tu, ya. Allah adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Allah. Oh gila semua, macam-macam. Katanya pengasas tu kat New Zealand, Suhaini Muhammad nama dia. Saya dah buat lah, saya dah report Facebook dia. Kita report lah Facebook tu supaya ditutup. Kan? Ish, pelik semua. Nama ajaran dia Sihab, S-I-H-U-L-K. Terang-terang buat video. Dia minta pengikut dia buat video, masing-masing sebutlah, Assalamualaikum warahmatullahi, saya masalah dalam salah satu video tu nama Akram pula tu, nama saya teruk betul. Saya Akram bin Abah tau. Kami percaya bahawa Allah itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Boleh. Dia kata segala sirah Nabi Muhammad itu pura-pura adalah jelmaan, lakonan. Sebab hanya Allah yang boleh tunjuk macam mana manusia ni nak hidup. Maka Allah jelma jadi manusia untuk hidup. Oh, pelik. Kaki DVD ni buat kata Allah Muhammad Khalid. Kalau baca Quran pun penuh ayat bahawa Allah dan Muhammad Rasulullah itu adalah satu yang berasingan. Nama pun Rasulullah, utusan Allah. Macam-macam. Saya pun semalam dah terpaksa layan dah dia punya beberapa video Suhaini Muhammad tu. Tengok pun kalau Kelantan kata gila ni. Dan pelik cara bercakap, cara dia urai. Macam itulah bayar semua. Fatwa dah ada, tapi sengaja mereka timbulkan balik. Fatwa Selangor kebangsaan telah mengharamkan ajaran ni 2021 lagi. 2021 lagi. Tapi baru-baru ni keluar balik.
Semalam pun masih ada kenyataan daripada polis dan sebagainya. Wal'iyahzubillah. Saya sebut ni bagi semua, jangan rasa okey, kita okey lah, kita geng surau. Intai-intai tengok anak-anak kita lah. Kan? Kok balik lagi, buahlah group family. Bapa nak pesan, hati-hati ajaran sesat sihat ni, bubuh je sekali kat dalam grup keluarga. Mengaji elok, cari tok bubuh yang betul. Bagi pesanan dekat anak-anak kita, sebab mereka mendidik dengan Facebook lah. Dengan Facebook. Allahu'alam. Macam-macam. Nabi Muhammad tak ada kemaluan, maka samalah dengan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mudah lah kata. Gila tuan macam itulah. Allahu'alam. Takut. Baik, kemudian wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Ma'idah pula Allah berpesan dengan, dan kepada Allah jualah hendaknya kamu bertawakal jika benar kamu orang-orang yang beriman. Tawakal ni apa ibu ya semua? Saya pinjam huraian Habib Ali Zainal Abidin. Beliau menyatakan dengan tawakal ni adalah menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah dia, hasil dia, ni bahasa Arab lah. Natijah ni, hasil ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita keputusan. Melayu ambil hasil dia. Apa hasil dia? Apa output dia? Menyerahkan output ni kepada Allah. Itu orang yang bertawakal. Maknanya kalau menyerahkan usaha juga kepada Allah, itu bukan tawakal. Dan ada air depan ni, usaha untuk ambil air itu pun dia serah pada Allah. Kalau Allah nak beri aku minum, aku dapatlah minum. Mana boleh. Itu bukan tawakal. Tawakal ni mesti ada usaha. Ada tangan, ambil. Hasil dia hilang tak dahaga apa semua tu, serah pada Allah. Itu tawakal. Kan? Usaha. Di rumah mana dapat duit? Kena bekerja, berusaha, membanting tulang. Maka usaha tadi tu, ikhtiar itu memang Allah, sunnatullahnya Allah paking kepada kita hamba dia. Kita kena buat. Jalan kaki, mari surau, sembahyang. Kena main jalan kaki. Barulah usaha solat kita ni makbul ke tak, Allah terima ke tak solat kita ni, ikhlas ke tidak, hadir tak hati kita ni, barulah serah pada Allah. Tawakal adalah menyerahkan keputusan ataupun natijahnya kepada Allah SWT. So, perasan tak kat sini? Kalau hasil tu tak kena dengan selera kita, kita frah tak? Kita tak putus asa lah. Ustaz, saya usaha dah Ustaz, kenapa tak jadi macam ni? Itu ayat orang yang belum bertawakal. Kalau tawakal dia clear, tinggi tawakalnya, Ustaz jadi apa pun dah Allah tentukan macam ni. Sebab tu ayat orang tua-tua dulu, saya ingat apa-apa jadinya, insya-Allah ada hikmah tu. Itu ayat tawakal lah tu. Cantik orang tua-tua dulu. Kan? Ada hikmah lah tu. Allah susun cantik lah tu. Itu ayat tawakal. In kuntum mu'minin, sekiranya kami itu orang yang beriman. Jadi adab dengan Allah pada surah Al-Ma'idah ni, Allah ajar kita wa'alallahi fatawakkalu, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak frahas kita tak menyalahkan Allah. Seorang Muslim memandang bahawa kurnia Allah, nikmat rahmat terhadap dirinya dan seluruh makhluk begitu jelas, maka berharaplah dia agar kurniaan Allah itu bertambah lagi. Okay, lalu ini point, ia memohon kepada Allah dengan tulus ikhlas, minta lagi dengan Allah dengan tulus ikhlas, berdoa supaya Allah tambah lagi kurniaan-kurniaan dia. Allah ni, Masya Allah, Allah ni semakin sayang dan suka dengan hamba yang paling banyak meminta kepadanya. Kita tak suka banyak minta kita, datang lagi kamu ni. Ada tu nak minta kat aku ni. Bukan cakap orang lain, anak kita pun. Apa dia telefon bapak ni, ada lah tu benda tu. Anak telefon banyak kali tu, kita tahu lah dia nak minta sesuatu lah ni. Kau ni kenapa dah macam ni, cari mak. Ada lah tu nak minta apa-apa. Allah tak suka kalau kita kurang, apatah lagi tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta banyak-banyak.
Sebab tu doa tu jangan simple sangat. Lagi-lagi sembahyang seorang, tuan kira ni saya dah tak dalam terlintas ni. Fiqh berjamaah tak sama dengan fiqh berseorangan daripada semua benda. Baik jadi imam, jadi makmum, waktu sembahyang ke waktu apa, tak sama. Solat seorang ikut kita, nak sujud lama mana pun tak apa. Sunnahnya Nabi waktu sembahyang, Nabi bacaan tak panjang sangat, tapi cuba Nabi tahajud tu dia macam kita tahu kisah tu lah. Siapa Uzaifah ke Abdullah Mas'ud ke, saya tak ingat. Mari tengok-tengok, oh Nabi tengah tahajud, cantik, follow lah jadi makmum. Dan Allah Akbar, tengok-tengok habis, tunggu dalam qiyam tu habis Al-Baqarah, Alhamdulillah habis juga Al-Baqarah. Al-Baqarah 3 juzuk, ibadah sekarang. Tiba-tiba Nabi sambung Bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran pula masuk. Lepas tu An-Nisa pula 3 surah 1 rakaat. Boleh tak? Boleh waktu bersorangan. Ini saya nak tegur sikit lah, kalau ada kalangan kita yang sujud lama sangat sebelum tayat akhir, imam bangun lama dah, dia duduk sujud, tak boleh. Nama apa solat jemaah? Solat jemaah ni susulan, menyusuli, betul tak? Imam settle, makmum follow, imam settle, makmum follow, semua perbuatan. Itu maknanya solat berjemaah. Kan? Doa, imam kat tangan doa, kita doa lah, walaupun zikir kita tak habis lagi. Imam malah zikir pula. Imam ringkas ya, Al-Fatihah, terus doa. Imam nak cepat, member sakit perut, kita makmum nak zikir dulu, la ilaha illallah sebagainya. Tak apa, doa dulu, sebab kita pengikut dia pada waktu itu. Habis doa, kita dah salam semua, duduk balik zikir, tak ada masalah. Boleh waktu solat. Satu. Yang kedua, saya perasan banyak berlaku dalam mazhab Syafi'i, bayar semua. Kita kena clear bahawa selepas imam habis lafaz tu, baru kita buat perbuatan tersebut. Allahu Akbar, dah bar tu barulah kita buat perbuatan tersebut. Dah sami Allahu liman hamidah, dah bunyi dah kat telinga kita, barulah kita iktidal. Banyak saya tengok dia serentak sampai tempat tu dengan imam. Salah. Takut tak sempurna tu okey dah lagi, tapi tak sempurna tak cantik lah. Mana boleh makan nasi saja, tak ada lauk, tak sempurna. Maka solat tak ada lauk ni tak cantik lah, nasi je makan. Solat nak sempurna dah satu, bimbang lagi nasi pun tak ada, tak sah sembahyang kita. Itu risau. Sajalah minggu lepas saya sembahyang di Kepung KL, saya singgah kebetulan lalu azan, berhenti dengan isteri dan anak. Allah, dia tu dia kata ke orang ni geram sampai memang saya tak khusyuk lah. Waktu duduk antara dua sujud tu, tuan-tuan tengok badan dia macam ni tau, dia dah standby nak sujud dah. 3 kali dia gerak. Ya Rabbi, hang ni sembahyang jemaah kedap. Lepas tu bila imam bunyi je Allah, dia dahi dia sama-sama sampai dengan imam. Itu bukan jemaah. Okey, dalam hati saya kata, lepas pergi salam ni aku nak tegur dia, nak pegang, nak dialog susun lah. Memang tak khusyuk lah. Nak pegang paha dia, dari mana, singgah sembahyang ke, macam ni, sembahyang tadi begini, nak sebut lah. Sekali bagi salam, dia terus bagi salam, terus bangun pergi belakang. Oh, tak ada sembang, jadi saya sebut kat tuan-tuan lah. Jangan. Itu bukan solat yang betul ni. Tomak ninah lagi bahaya. Tomak ninah yang bahaya semua menurut mazhab kita. Kalau tak dapat tomak ninah, dah jadi kursus solat pula pagi ni. Tomak ninah kalau dalam mazhab kita tak dapat, tak sah solat kita. Bahaya, nak jaga. Tomak ninah ni apa? Tak bergerak langsung pada perbuatan tersebut. Sekira-kira subhanallah, baru dapat rukun tersebut. Contoh, paling banyak sami Allahu liman hamidah. Tangan dia berhenti dah, tapi badan dia goyang.
selagi badan goyang belum kira tamakninah lagi. Stay. Rabbana lakal hamd. Baru dapat tamakninah, subhanallah. Sekira-kira kadar dia baru boleh sujud. Setiap perbuatan tadi kena ada tamakninah. Sebab tu kena hati-hati. Kita sujud, kita garu kaki kat belakang. Itu belum kira tamakninah lagi. Kaki letak elok, diam semua, tak ada pergerakan walaupun sikit, baru tamakninah. Macam-macam, banyak solat ni. Sebab nak solat yang sempurna. Solat yang macam mana? Yang ada lauk tadi lah. Tak akan makan nasi saja. Sah, boleh jadi sah, tapi tak sempurna. Okey, habis. Sambung lagi. Kemudian bertawassul dengan kata-kata yang elok dan dengan amal solehnya. Kita dari sudut sunnahnya, Nabi galakkan kita bertawassul dengan kata-kata yang elok dan dengan amal soleh. Tawassul ni apa? Tabarruk ataupun kita sebut ungkit amal-amal soleh kita kepada Allah. Ya Allah, aku ni lama jaga mak aku ni, sampai meninggal dah ya Allah. Maka dengan amalan aku tu ya Allah, gunakanlah rezeki ni sekian-sekian. Kita dah hajat, kata nak baru nak buka kedai makan, waktu sembahyang hajat malam tu esok nak buka kedai. Ya Allah, aku ni jaga mak ayah aku lama sampai meninggal. Jadi dengan kedai makan aku nak buka ni ya Allah, dengan amalan aku tadi ni, limpahkanlah rezeki ramai orang datang kedai. Ini tawassul yang dibenarkan. Boleh? Saya minta maaf sebut kat surah ni tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan punya pegangan macam mana, tapi saya nak sebut bahawa jangan bergaduhlah tentang tawassul ni. Ada yang keras menolak, ini bukan daripada Nabi, tak boleh bertawassul. Jangan macam tu. Ayat akhir tadi pun kita bertawassul. Apa dia? Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa kita sebut nama Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dah wafat dah. Satu Nabi je masih hidup, Nabi Isa AS, yang kita akan jumpa lagi kalau sempat pada zaman tersebut. Nabi Isa akan turun. Yang lain wafat dah. Kenapa kita bertawassul kepada orang yang telah mati yang bernama Nabi Ibrahim? Menjadi rukun kepada tayat akhir. Kalau tak baca tu tak sah tayat akhir kita. Boleh. Sebelum tu lagi tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan main-main lah. Ada orang surau masjid tak suka majlis selawat, ada. Apa qasidah-qasidah ni Syiah? Mulut. Suka hati je. Baru ni kami buat sambutan awal Muharram di Masjid As-Salam, Bukit Beruntung, Bukit Sentosa, Rawang. Kami lah agami grup Senam Berhad. Memang kalau event-event peristiwa Islam ni, kami akan cari masjid surau yang nak kerjasama, kita buat kat situ. Masya Allah, kehadiran 1000 lebih. Pasal panel utama CEO kami lah, Ustaz Don Daniel. Kemudian ada Fakrul IC. Kita buat qasidah dengan tazkirah sempena awal Muharram ma'al hijrah. Masjid sedia makanan 600 je. Jenuh. Tak dapat makan, sambil selawat basah je muka sebab tak dapat makan. Lepas tu tengok dekat live komen tu, ini ajaran Syiah. Mana ada Nabi buat doa awal akhir tahun, pula dah. Kan? Saya ingat fake account, tengok real account. Muka macam muka geng surau. Kita ni kadang cakap, main cakap je. Bahaya juga. Dulu kita jadi orang tak sembahyang, tak ingat Allah contohnya. Tiba-tiba insan berhijrah, dia jadi semangat lebih sikit. Dapat satu ilmu sikit, duk pegang tu, hal dia semua salah. Mana boleh ngaji lagi. Maka saya rasa surau ni okey. Setakat saya sembang dengan sahabat saya ni, lupa pula namanya. Siapa imam kita ni? Saiful. Tak ada isu lah surau ni. Tak ada balah, tak ada gaduh-gaduh. Okey lah tu, alhamdulillah, teruskan. Maka antara adab dengan Allah juga di sini bertawassul dengan amal soleh kita. Okey, bawah tu terus. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 152, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini kita baca-baca tengok. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Apa dia lagi? Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut kepada hambanya
serta melimpah kebaikan belas kasihan kepada hambanya. Hebat Allah kan. Lembut tak lembut Allah ni jangan nampak waktu kita beramal soleh, waktu kita buat maksiat tu pun Allah izinkan. Maha lembutnya Allah. Na'udzubillah, orang tu boleh minum arak, kenyang dengan arak tu pun Allah izinkan dia kenyang. Punya lembutnya Allah. Lagi-lagi kepada kita lah, sebagaimana doa yang dikabulkan, doa Rasulullah SAW untuk ditangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi minta, ya Allah jangan azab umat aku ni terus. Kalau bahasa hari ni, bayar cash, jangan bayar azab cash kepada umat aku sebagaimana umat dahulu. Kalau buat cash terus, umat Nabi Lut, kaum semualah, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, semua sekali ni cash. Dunia mampu dah. Tapi Nabi Muhammad ni dengan doanya Rasulullah SAW, Allah tunaikan, ditangguhkan bila? Waktu hari akhirat. Dahlah macam tu, Allah hadiah lagi. Hadiah apa dia? Allah hadiahkan hukuman hudud. Hudud ni kena kat dunia, akhirat orang Arab buat macam ni, khalas, settle, bersih. Masuk akhirat macam bayi yang baru dilahirkan. Siapa yang menerima hukuman hudud di dunia. Sebab tu sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku berzina ni, rejamlah aku. Sebab apa dia kata? Sebab dia ngaji, dia tahu dia dah kahwin tapi dia berzina 5 kali, ada kata 3 kali, 4 kali, ada kata kisah yang berbeza. Ada kata Nabi suruh semayang asar dulu, lepas asar dia mai lagi jumpa Nabi. Ada kata Nabi minta arahkan sahabat, tengok dia dari pagi sampai petang ni ada minum arak dah, takut-takut dia mabuk. Akhirnya clear memang dia berzina dan dia pun normal, dia tidak dipaksa untuk berzina. Maka Nabi perintahkan sahabat untuk merejam dia, mati dia. Habis rejam sampai itu, ada sahabat lain lalu tengok, kesian macam anjing kena pukul. Sampai kat telinga Nabi, Nabi panggil balik esoknya sahabat yang sebut tu. Nabi kata, kamu kata apa semalam? Nabi marah. Kamu tahu tak, aku bermimpi orang yang direjam tadi, dia sedang berenang-renang dalam sungai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Mimpi Nabi bukan mainan lah, wahyu. Sedar, siapa yang mendapat hukuman Allah di dunia, dia bersih di hari akhirat. Allahu latifun bi'ibadihi, lembut dan pengasihnya Allah kepada kita. Subhanallah. Kan? Kita kalau anak tak ingat pun marah dah. Saya kadang-kadang kadang-kadang call mak setiap hari, kadang-kadang termiss 2 hari tak call, baru nak telefon, mama ada apa tu, tak ingat kan? Itu anak tak ingat mak. Bayangkan kalau kita tak ingat Allah, tapi Allah masih lagi kontrol nafas kita, nyawa kita, mata kita. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala tayasu min rauhillah. Kau surat sebelah tu 7 suku boleh lah no? Subuh yang panjang sangat, sagi semua ke langit. Wala tayasu min rauhillah, surah Yusuf, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah kita frust dengan Allah, sebab Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah ada semuanya, tak sama macam makhluk. Kita minta dengan orang paling kaya pun dia ada limit dia. Aku banyak ni dah, last aku boleh bagi kat hang pinjam ni, aku tak ada duit dah, habis. Dia ada limit dia. Allah Al-Ghani, Maha Kaya, Allah suka kita minta lagi banyak, menandakan kekuasaan Allah. Allah suka kita merintih. Bila merintih mengadu ni, macam kita mengangkat bahawa Allah yang boleh menyelesaikan masalah kita. Itulah hakikatnya. Seorang Muslim memandang kepada kekuatan azab Allah dan kepedihan siksaan dan kecepatan perhitungan terhadap mereka yang asyi, maka dia mengelak dari diri daripada tindakan tersebut dengan mentaati dan berhati-hati daripada melakukan maksiat kepada Allah. Poin yang seterusnya ni, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair riwayat semua,
nak sebut pada kita tentang seorang Muslim ni, kita yakin juga tentang kekuatan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab yang tak tertanggung pedihnya. Tapi itulah kita kan. Hari ni dengar kuliah subuh, ingat sekejap. Esok tak ada kuliah, lupa balik buat maksiat pula. Saya lah tu. Okay. Sebab tu kita ni memang kena dengar kuliah. Walaupun hak saya sebut ni Allah, orang surah, berapa puluh tahun dengar kuliah, tahulah kadar. Tapi supaya kita refresh. Sifat Islam begitu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ulang demi ulang. Jadi poin kat sini Syekh Bakar Jabir kata pula tentang adab kita dengan Allah ni, kita kena yakin azab Allah ni maha dahsyat dan sangat kuat. Sebab tu dalam Quran balance. Ayat tentang syurga sama banyak tentang neraka. Ayat tentang malaikah sama banyak tentang syayatin. Sama banyak. Ayat tentang nikmat-nikmat syurga sama banyak dengan tentang azab-azab neraka Allah. Sama banyak. Basyira wa nadhira, targhib wa tarhib. Balance. Maka dalam hidup kita ni, kalau ikut uslub Quran ni, Allah nak bagi tahu kamu kena yakin dua-dua sekali. Apa dia? Mai sembahyang jemaah, dengar kuliah subuh semua ni, syurga ada fadilat dia, ganjaran dia. Tak solat, tak sebagainya ni, kena ingat neraka Allah dahsyat, pedihnya api neraka Allah. Begini. Dua-dua ni kena ada dalam jiwa kita. Jangan sangka baik sangat. Tengah-tengah minarak orang main, weh, pasal buah minarak ni, bukan haji ke, mau balik haji. Relax lah Ustaz, Allah kan maha pengampun, mana boleh. Dia sangka baik dengan Allah, bahawa tak apa, kan Allah kan sayang kat saya, insya-Allah Allah bagi saya kesempatan bertaubat, akhirnya kita semua kan akan masuk syurga Allah. Salah, ini bukan akidah yang tepat. Maka kita kena yakin di atas ma'asi dosa tadi ada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengarang kata apa kat sini? Dua benda kat situ, mentaati dan berhati-hati daripada melakukan maksiat kepada Allah. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Apabila Allah hendak menimpakan bala bencana atas suatu kaum disebabkan kesalahan mereka, maka tiada siapa pun yang dapat menolak dan tiada siapa pun yang dapat melindungi daripada selain Allah. Inna batsya rabbika lasyadid, sungguhnya azab Tuhan kepada orang yang ingkar amatlah berat. Wallahu azizun dzu intiqam, ingatlah Allah itu maha kuasa lagi berhak membalas dengan azab siksa kepada golongan yang bersalah. Isteri kebanyakan Nabi juga diazab oleh Allah SWT. Apalah sangat kita yang jauh pada Nabi ini, maka lagilah diuji. Tinggal serumah dengan Nabi. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi mana lagi? Saleh, macam ramai isteri kalangan para Nabi yang tidak mentaati suami mereka dengan tidak mentaati Allah, diazab. Kalau isteri Nabi Lut kan jelas Allah sebut dalam Quran, keluarlah kamu sebelum menjelang subuh, tinggalkan isteri dan anak-anak kamu yang ingkar. Bukan senang. Kita duduk ceramah sana sini, na'udzubillah, isteri anak-anak pun lawan Allah. Banyak cabaran. Sebab tu dakwah Nabi yang first sekali, wa anzir ashiratakal aqrabin, kaum kerabat. Sebab dakwah kepada keluarga lebih payah berbanding dakwah kepada orang lain. Kita ni nak tegur orang lain senang, tapi nak tegur isteri dan anak, nak tegur suami susah, nak tegur adik-beradik, kita kaki subuh dah. Tapi ada tak adik-beradik kita yang masih tak sempurna aurat dia? Ada. Pernah tak kita tegur dia? Ush, payah Ustaz, cakap lagi kaya tak jumpa dah, lagi kau tak angkat dah, payah. Sebab tu mula-mula dakwah Nabi Allah tuju akrabin, kaum kerabat dulu, sebab itu golongan yang paling payah sebenarnya. Maka banyak kaedah yang perlu digunakan. Jadi buaya semua, saya ingat sekadar tu dulu, tak ada juga habis no. Bab ni
ada lagi 2 muka surat setengah. Jadi seolah sekali lagi kita dapat habiskan bab ni untuk kita masuk bab yang ketiga insya-Allah. Bab tengok 7.20 dah. Kita perempuan pun nampak urut-urut dah tu. Sat urut sana, sat urut sini. Ibu-ibu je baik buat tulis juga. Dalam hati ustaz dia dah nak habis ni. Tapi tunduk-tunduk juga menulis. Nampaklah jaring-jaring tu kan aksir tu kan. Ayah-ayah bagi isyarat dah, urut sana, urut sini. Kan? Biasalah. Ustaz jangan cakap lebih-lebih. Ustaz pun nanti sampai usia kami. Kan? Jadi saya doalah mudah-mudahan sihat semua insya-Allah. Kita jumpa nanti, kita tengok muka surat 15 dekat bawah tu pula. Yang ni dia ada sikit tentang husnul siqah billah, bersangka baik dengan Allah. Macam mana pengarang ajar kita untuk sangka baik dengan keadilan Allah, ketentuan Allah. Itu yang kita tengok insya-Allah. Lepas tu dia ada sikit kat sebelah tu, muka surat 17 tu tentang apa yang berlaku ni semua atas kita. Kalau kita buat zalim, kita buat salah, kita yang dizalimi, kita yang menzalimi diri kita sendiri. Itu semua kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya minta maaf sungguh, salah silap kalau ada contoh saya tak kena, ayat saya yang terasa hati itu saya minta maaf dah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu